Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga hari ini kami telah bantu seramai 1,800 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Jangan tanya saya kat mana sekarang. Saya dekat Sepang. Saya dekat Sepang, saya tengah ada urusan sikit kat sini dan saya rasa macam tempat ni cantik tu saya buat live jam 9 pagi. So saya rasa macam saya nak share sikit sesuatu tentang masalah kita yang sedang struggle nak turunkan berat badan ni. Siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Nampak tak tempat dia cantik kan? Tempat dia cantik, tempat dia sangat-sangat peaceful dan saya harap you all semua dapat berada dalam keadaan lebih baik lagi pada hari Isnin ni kan. Okay, so Dikatakan hari ni kita punya Perdana Menteri akan meletakkan jawatan. So that's why letak ke tepi apakah urusan Perdana Menteri nak letak jawatan ke tidak, kita jaga diri kita. Okay, so kita punya kisah sekarang ni, ada tak sesiapa kat sini sedang perasan dia punya perut dia semakin membuncit, terutamanya pada waktu PKP. Siapa sini perasan boleh tak komen perasan? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Kenapa? Bila kita punya perut semakin membuncit, dalam keadaan kita tak sedar pun benda ni akan berlaku, benda ni sedang berlaku sekarang, dia akan menyebabkan kita akan jadi macam kita tak tahu nak buat apa. Dia akan jadi macam seolah-olah kita ni, sekejap saya pun nak share juga sebenarnya Facebook Live ni. Okay. Right, so, sekejap siapa dekat sini? Kurang keyakinan diri. Apa khabar yang baru join Facebook Live kita? So now, sekarang ni, siapa kat sini yang sedang struggle, yang mempunyai masalah berat badan ataupun mempunyai masalah perut buncit, terutamanya pada waktu PKP lockdown ni dah beberapa bulan, dia perasan baju dia semakin macam ke depan macam ni, kemudian dia macam ketat dekat bahagian perut. Ini menunjukkan seolah-olah macam dia mempunyai masalah bentuk badan dan berat badan. Ada beberapa sebab kenapa sebenarnya kita kena bertindak sekarang. Siapa sini dah ready nak tahu, boleh tak komen dah ready? Assalamualaikum Puan Syazwani, apa khabar? Okey, saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Saya tak nampak sangat komen dekat situ, saya dapat komen dekat sini. Okey, apa khabar semua yang baru join Facebook Live kita? Macam ni, ada beberapa cara untuk kita menyelesaikan masalah perut buncit. Especially pada waktu PKP, kita rasa macam perut kita semakin ke depan. Cara nombor 1 adalah kita share dulu Facebook Live ni. Kita share kepada 10 tempat, 50 tempat supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Cara nombor 2 adalah dengan cara kita tidur secukupnya. Pada waktu PKP, dia rasa macam terlalu macam banyak sangat masa. Dia boleh spend masa yang sangat banyak kepada let's say menonton movie pada waktu lewat malam dan sebagainya. Bila kita tidur lewat malam, okay, antara benda yang berlaku kepada diri kita adalah dia akan menyebabkan kita rasa macam selera makan kita bertambah, especially pada waktu lewat malam. Sebab bila kita tidur lewat, ada satu hormon akan keluar. Nama hormon itulah hormon ghrelin. Dan hormon ghrelin ini akan menyebabkan kita rasa macam nak makan lagi. Dan itu menyebabkan kita lagi susahlah kita nak turunkan berat badan. Bila kita keep on makan lah. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Itulah yang pertama. Jaga waktu tidur. Kalau boleh jangan tidur lewat daripada pukul 12 dan menonton movie. Especially kalau kita tengok movie dekat depan TV, memang insyaAllah kita akan mencari snack-snack yang ada dekat dapur untuk kita makan. Okay, itu cara nombor 1. Assalamualaikum Puan Haslina Harun, apa khabar? Cara nombor 3, Cara nombor 1 tadi tekan butang share kan? Dah tekan button share belum? Cara nombor 2 adalah cuba jangan tidur lewat, sebab pada waktu lewat malam hormon ghrelin kita akan keluar. Apakah itu hormon ghrelin? Hormon ghrelin itu adalah sejenis hormon yang akan menyebabkan kita rasa lapar dengan cepat. Cara nombor 3 adalah dengan cara pada waktu PKP ni, kita juga pastikan kita punya pengambilan air, kita punya fluid intake di kadar yang baik. Ada orang bertanya kepada saya, Waalaikumsalam Kak Lin, apa khabar? Ada orang bertanya kepada saya, banyak mana air kena minum? Siapa sini nak bagi saya contoh? Siapa sini nak saya bagi contoh, boleh tak komen nak? Tak apa. Ada kera. Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu macam mana caranya untuk kita mengetahui berapa banyak air kita kena makan sehari, kita kena minum sehari. Cara dia ialah tengok warna urin kita. Sebenarnya saya tengah melilau-lilau tengok something. Contoh. Saya tak ada pula contoh kat sini. Kan?
Contoh dia macam ni. Tengok warna urin kita. Kalau warna urin kita warna macam kuning, oren-oren pekat macam tu, kita sedang dehydrated dan kita kena minum air yang banyak lagi. Cara nombor 2 adalah dengan cara, kita tengok juga warna urin kita. Kita tengok warna urin kita kena jernih. Kalau tak jernih, bermaksud kita kena minum air dengan banyak. Siapa sini boleh faham? Boleh faham tak? Hai Puan Syazwani, Puan Rosita Mahidin, apa khabar Puan Nur Haya Asmah Jaafar, apa khabar Kak Lin Moore, apa khabar? Hai Puan Riggs Zarli Meru. Okey, itu adalah cara yang ketiga, minum air secukupnya. Kalau katakan ada orang tanya banyak mana kena minum, warna urin lah warna yang adalah cara yang terbaik sekali untuk kita menentukan berapa banyak air kita kena minum. Ada setengah orang macam saya kan, macam saya, katakanlah ada orang yang sama profil macam saya, ketinggian sama macam saya, berat badan sama macam saya, lepas tu pula bentuk badan sama macam saya, dan dia duduk rumah je tak keluar-keluar sebab dia kan taat. Taat. Sami'na wa ata'na. Saya tak berapa taat sangat, saya dekat Sepang sekarang. Okey, saya di bawah cahaya matahari dan menyebabkan saya kena minum lagi banyak lagi daripada orang tu. Especially kalau orang tu just duduk kat rumah je. Sebab dia punya keperluan air tu macam tak berapa tinggi sangat berbanding dengan saya, sebab saya banyak terdedah kepada luar dan banyak pula saya punya air yang telah disejat keluar, dan itu menyebabkan saya kena minum air lagi banyak. Warna urin akan menentukan berapa banyak air kita kena minum sehari. Dan contoh lagi macam kalau katakan saya kerap minum kopi, kan, kerap minum kopi dan juga saya macam banyak minum air teh, air minuman yang berdiuretik, saya kena minum air lagi banyak lagi berbanding dengan orang yang tak minum kopi dan duduk rumah sahaja. So semua benda ni ditentukan oleh warna urin, bukan berapa berat badan kita, berapa satu specific number, 2 liter sehari dia kena minum. Tak, sebenarnya kita kena tengok warna urin kita. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Terima kasih Kak Alin, apa khabar? Alright, so boleh faham tak ni? Siapa sini yang rasa macam apa kita sampaikan ni benda yang bagus? Boleh tak bagi saya love banyak sikit? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni? Kan? Bukan senang weh nak buat live dekat tengah-tengah orang ramai macam ni. Situ ada kereta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kereta, ada monyet situ, ada kucing situ. Ada bawa motosikal 2, 3 motosiklis situ. Dan saya sampaikan juga konten ni sebabkan saya faham ramai orang perlu faham benda ni. Kan? Faham? Okey, ya, Puan Rosita Mahidin faham. Terima kasih Puan Rosita Mahidin sebab komen. Okey. So, itu adalah cara nombor 3 lah, minum air secukupnya. Nombor 4. Nombor 4, siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Hai Puan Azimah Aziz, apa khabar? Nombor 4, kita kena faham, memang kalau katakan kita kurang bergerak, kita tak banyak bergerak, kita duduk rumah saja, kita kurang bersenam, nak bersenam pun tak boleh sebenarnya disebabkan kita sebenarnya sedang PKP, gym tak buka, fasa 1 Selangor pun gym masih lagi tak buka. So memang tak syok gila. Nak berjoging boleh, okey. Tapi saya bukan kaki jogging, tapi mungkinlah kot saya kena berjinak-jinak dengan jogging sekejap lagi. Okey. Bila kurang bersenam, kurang bergerak, bermaksud kita tak boleh makan sama banyak macam kita tak PKP dulu. Macam masa dulu kita tak PKP, kita just boleh makan banyak sikit sebab kita bergerak. Kita pergi ke office, naik turun tangga contohnya. Kita pergi macam berjalan daripada tempat parking kereta ke office kita dan balik pula tu. Dan bila nak pergi ke kedai makan, waktu lunch hour kita pun menapak lagi, pergi ke kantin ke, pergi ke kedai makan ke. Itu semua menggunakan tenaga dan kita layak sikit, kita layak makan lebih sikit berbanding dengan sekarang yang kita just duduk rumah saja, tak ke mana-mana. Itu menyebabkan bila kita makan lebih daripada keperluan tenaga kita sehari, menyebabkan kita akan ada masalah tenaga yang berlebihan. Mana tenaga yang berlebihan tu pergi? Tenaga yang berlebihan tu akan pergi ke bahagian lemak. Bahagian mana? Terpulang lah kan, terpulang. Bergantung pada genetik. Okey. Hai Puan Erniana. Hai Puan Putri Nur Aini. Apa khabar? Kan, terima kasih kepada Kak Lin. Hai. Okey. So boleh faham tak kan? Bila kita makan lebih daripada keperluan tenaga kita, akan ada tenaga yang berlebihan yang perlu disimpan dalam badan. Tenaga berlebihan itulah namanya adalah lemak. Dan lemak itu lagi besar, lemak tu lagi banyak tenaga yang diperlukan untuk membakar dia. Contohnya macam bila kita punya lemak dalam 1 pound, dia memerlukan dalam 3,500 kalori. Bermaksud dalam 35 kilometer lah. Dalam 35 kilometer untuk membakar. Waalaikumsalam Putri Nur Aini, waalaikumsalam Kak Yung, hai Puan Kak Ngah JDT.
35,000 kalori ke 3,500, saya pun tak ingat. Bermaksud 3,500 kalori itu bermaksud kita kena berjoging sejauh 35 km plus minus macam tu. Larat tak? Siapa sini larat? Larat berjoging 35 km untuk membakar 1 lemak pound. 1 pound lemak kan? Susah kan? Macam tak berbaloi. Baik jaga makan. Jaga makan lebih efektif lagi daripada bersenam untuk kita nampak penurunan berat badan dan nampak lebih slim lagi. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, sebab saya perasan ramai orang rasa dia punya keyakinan diri mereka makin merosot sebabkan perut dia makin berbuncit. Baju yang dia beli tahun lepas, hujung tahun lepas dah tak muat dah tak muat dekat perut, dah tak selesa dah nak berjalan. Bila ambil gambar tu kena tutup macam ni. Macam tu. Ambil handbag tutup ataupun menyorok dekat belakang orang, kawan-kawan dia sebab malu, segan. Takkanlah baru 2-3 bulan tak jumpa perut dah besar sangat. Macam itulah dia punya sakit hati. Dia tu kan faham tak sakit hati tu kat mana? Alamak. Okey. So, siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak? Saya bukannya nak mengata, tapi this is the real story. Dan saya rasa macam why not kalau katakan saya share benda-benda macam ni supaya kita tak lagi rasa risau, malu, rasa kurang berkeyakinan terhadap diri sendiri yang menyebabkan kita rasa macam susah nak bergerak ke mana-mana sebabkan kita malu, tak tahu nak letak kat mana muka kita. Kan? Dan sebenarnya masalah berat badan ni, masalah perut buncit ni sebenarnya dia bukan akan mengganggu kita punya keyakinan saja. Dia akan mengganggu kita punya emosi. Kadang-kadang, siapa tak tahu, ini adalah berdasarkan kajian yang telah pun dibuat dan saya hanya belajar daripada kejadian. Kajian ni. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak dulu? Saya nak share sesuatu ni, saya nak share sesuatu kepada semua sesiapa yang berminat nak tahulah. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak sikit? Kan? Mereka yang mempunyai masalah berat badan, masalah perut buncit, masalah segala benda tok nenek tu, sebenarnya dia akan lebih mudah terasa. Lebih mudah dapat rasa macam mudah terasalah. Emosi dia senang terganggu. Dia akan menyebabkan dia macam mudah bagi pantang salah sikit dah terasa. Macam itulah. Kenapa? Benda tu adalah normal. Sebabkan bila perut semakin membuncit, hormon jadi kurang stabil. Dia akan menyebabkan certain hormon akan keluar. Dan certain hormon ni akan menyebabkan kita akan bertindak balas secara naturalnya terhadap benda-benda yang akan menyakitkan hati kita. Macam dikatakan cepat rasa down sebenarnya. So that's why atlet dengan orang yang ada masalah berat badan, emosi mereka berbeza-beza. Macam mana atlet ni dia boleh kawal emosi dia dalam keadaan dekat stadium yang besar, yang ada ramai orang sedang menyorak dia, ada ramai orang sedang membu dia masih lagi boleh fokus. Perasaan fokus tu datang daripada tahap kestabilan hormon yang baik dan itulah yang menyebabkan macam mana kita boleh dapat fokus yang lebih baik bila kita makan makanan betul. Siapa sini percaya? Saya nak tanya, siapa sini percaya setiap makanan itu akan menentukan siapa diri kita? Setiap pemilihan makanan itu akan menentukan tahap kesihatan kita. Siapa sini percaya? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen percaya? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan sebenarnya, kalau katakan kita masih lagi macam tak nak begitu macam tak menjaga makan kita, rasa macam tak apa-apa semua kan. Macam masih lagi tak tahu nak mula kat mana. Siapa sini yang nak tanya sikit? Siapa sini mungkin baru kali pertama tengok Facebook Live saya? Boleh tak komen baru kali pertama ataupun baru kali kedua, kali ketiga? Boleh tak komen? Boleh tak bagi saya love banyak sikit? Sebab apa? Kalau yang kali pertama tengok Facebook Live saya, mungkin dia macam tak tahu apa yang kita bawa, apa yang cara kita nak bantu mereka yang nak turunkan berat badan macam mana dan sebagainya. Cara kita dalam Batak Fitness ni, macam mana kita boleh bantu mereka untuk turunkan berat badan adalah dengan cara melalui meal plan. Tetapi saya faham mungkin ada yang tak berapa macam meal plan tu apa Saya nak invite you all semua yang ada dalam Facebook Live ni, especially yang mungkin kali pertama tengok saya buat live. Siapa sini nak? Saya nak bantu mereka secara percuma kepada mereka yang nak belajar cara kurus tanpa produk. Kenapa kita nak buka macam ni? Sebab saya perasan terlalu ramai orang yang sedang struggle, sedang survey produk kurus di pasaran sebab risau dengan bentuk badan mereka. Mereka risau dengan nombor dekat penimbang berat badan mereka. Mereka nak cari produk kurus, mereka nak survey produk kurus sebabkan mereka yakin
produk kuruslah adalah solution ataupun jalan penyelesaian kepada masalah berat badan mereka. Siapa sini yang nak kita bantu, boleh tak komen nak? Sebab saya akan letak satu link dekat dalam pin komen ni. Okey. Okey, siapa sini yang nak tahu boleh tak komen? Okey. Share kejap kita punya ni. Okey. Saya akan share. Saya dah letak kat pin komen tu. Okey, saya letak kat pin komen tu. Macam mana cara Batak Fitness boleh bantu you all turunkan berat badan. So, kita buat satu webinar secara percuma khusus untuk mereka yang committed turunkan berat badan. Siapa sini committed? Boleh tak komen saya committed nak kurus? Boleh tak komen saya memang nak turunkan berat badan? Saya memang dah benci dah dengan bentuk badan saya sekarang. Saya nak buat sesuatu tapi saya tak tahu nak mula dekat mana. Cadangan saya, klik dekat pin komen tu. Zero risk, kita tidak ada sebarang pembayaran yang perlu dilakukan, free of charge. Sebab kita really nak bantu mereka macam mana you all ni yang mungkin sedang struggle ataupun mereka, korang kenal orang yang setengah struggle nak turunkan berat badan dan tak tahu nak mula dekat mana, tak tahu macam mana cara nak turunkan berat badan dengan mudah dan sebagainya. Saya letakkan pin komen tu, boleh klik kat pin komen tu, kata saya nak mendaftar dalam webinar Zero to Slim Fit. Link tu hanyalah untuk kita punya macam queue. Queue, sesiapa yang dalam 100 pendaftar terawal, dia akan dapat slot pada minggu ni. Dan juga adalah percuma. Lebih daripada tu, dia kena bayaran lah. Nilai webinar ini adalah RM199. Tetapi kita bagi secara percuma je. Khusus untuk 100 pendaftar terawal sahaja. Kan? So itulah cara macam mana kita nak bantu lah, membantu mereka yang nak turunkan berat badan, yang tengah struggle, nak kurus macam mana. Dan dia percaya pula pemilihan makanan yang betul tu akan menyebabkan meningkatnya tahap kesihatan kita, meningkatnya tahap emosi kita, akan membuatkan kita jadi lebih yakin dengan diri kita, akan menyebabkan kita nampak lebih cantik, lebih muda tanpa guna produk. Cuba bayangkan kalau katakan berat badan kita naik, okay, cuba bayangkan berat badan kita naik ni. Okay, aku punya berat badan ni naik 10 kilo. Oh man, 10 kilo. Apa nak buat? Kita tak risau. Walaupun naik 100 kilo sekalipun, kita tak risau. Sebab kita tahu macam mana nak turunkan dia balik. Itu yang kita nak bagi you all experience benda ni. Kita nak you all boleh experience. Walaupun berat badan naik, tak kisah berapa kilo sekalipun, kita tahu cara nak kurus tu. Dan saya akan share 3 kunci besar. 3 master key kurus tanpa produk. Bila kita dapat kuasai ketiga-tiga master key ni, insya-Allah kita akan dapat tahu macam mana kita boleh turunkan berat badan tanpa produk. So saya nak tanya, siapa kat sini yang pernah join Zero to Slim Fit? Boleh tak komen saya pernah join? Boleh tak bagi saya love banyak dan komen saya pernah join? Hai Puan Surti. Saya competent nak kurus. Saya committed nak kurus, alhamdulillah. Siapa sini yang pernah join kita punya Zero to Slim Fit, boleh tak komen saya pernah join? Boleh tak bagi saya love banyak dan share Facebook Live ni? Poin dekat sini adalah kenapa kita buat Zero to Slim Fit ni secara percuma. Nombor 1, sebabkan kita faham, kita yakin, kita percaya. Ramai orang tak faham macam mana cara nak turunkan berat badan tu. Ramai orang masih lagi percaya nak kurus tu kena pakai produk. Ramai orang yakin berbelanja RM100 tu adalah lebih baik lagi daripada berbelanja RM10. Dan saya yakin orang yang kata nak percuma-percuma ni macam tak nak lah, macam tak nak committed lah. Sebenarnya kan, apa yang kita akan share pada dalam Zero to Slim Fit ni, pada hari Sabtu ni, 21 hari bulan Ogos, saya akan share 3 kunci. Bila kita dapat tahu ketiga-tiga kunci ni, memang kita akan terpaksa dapat kawal berat badan kita bila-bila masa je yang kita nak. So kalau katakan yang masih lagi belum pernah join Zero to Slim Fit, boleh klik kat pin komen tu. Itu adalah untuk queue sahaja. Kita belum lagi buka betul-betul. Pendaftaran akan dibuat, nanti kita akan WhatsApp kepada 100 pendaftar terawal. Sekarang ni dah ada pendaftaran berapa ramai. Saya tak pasti. Setiap minggu ada je pendaftaran baru. Dan saya tak nak you all ketinggalan, terutamanya you all kalian yang memang dah committed nak turunkan berat badan. Boleh klik kat pin komen tu. Kata saya nak mendaftar untuk Zero to Slim Fit. Percuma je. Kita bagi percuma sahaja khusus untuk 100 pendaftar terawal. Jadi, akak pernah join. Macam mana Kak Lin? Boleh tak komen? Macam mana Kak Lin punya experience, pengalaman dalam Zero to Slim Fit? Boleh tak komen sikit? Boleh tak Kak Lin komen sikit macam mana Kak Lin punya pengalaman join Zero to Slim Fit?
Adakah Zero to Slim Fit ni membantu Kak Lin membuka sikit pemahaman Kak Lin tentang cara kurus tanpa produk supaya Kak Lin tidak lagi perlu survey produk kurus lagi sampai bila-bila? Boleh tak komen sikit? So, apa yang kita nak share sebenarnya adalah satu benda yang sangat-sangat mahal. Jujur saya cakap, sangat-sangat mahal. Tak ramai orang nak share apa yang saya share dalam Zero to Slim Fit ni. Kalau katakan diorang share apa yang you all belajar dalam Zero to Slim Fit ni, besar kemungkinan diorang akan hilang sumber pendapatan. Sebab diorang dah share benda yang paling gila penting dalam nak menjadikan seseorang tu lebih senang turunkan berat badan. Ramai orang bila nak turunkan berat badan ni, dia akan rasa macam, oh, kena pakai produk, kena bersenam, kena tak payah makan nasi. Saya akan ajar, saya akan share macam mana kita boleh makan nasi hari-hari, makan makanan sedap hari-hari dan kita masih lagi boleh turunkan berat badan walaupun tak sempat nak bersenam. Itu yang saya nak share dalam Zero to Slim Fit. So kepada sesiapa yang pernah join, tahniah, okey. Siapa yang belum pernah join lagi, mungkin kali pertama tengok saya buat live, mungkin macam siapa Mamat ni pakai hoodies tengah-tengah hari, atas kepala ada matahari pakai hoodies. Memang saya suka pakai macam ni, nampak macam mana kan? Inilah brand saya, Batek Fitness. So saya bangga dengan Batek Fitness sebabkan Batek Fitness dah bantu seramai 1,800 orang dalam kurang 2 tahun, yang menyebabkan saya rasa macam ada benda betul yang saya dah buat. Benda betul itu antaranya adalah Zero to Slim Fit. So that's why kita memang nak bantu kepada mereka yang cuba nak turunkan berat badan. Siapa kat sini yang kenal mereka yang sedang struggle nak turunkan berat badan? Siapa kat sini yang kenal mereka yang macam terasa macam kecil hati, rasa kurang keyakinan diri disebabkan berat badan dia tu terlalu meningkat sangat sampai orang kutuk, suami ejek, anak-anak pun dah mula mengata, kawan-kawan anak pun dah mula mengutuk anak-anak you all sebabkan ada masalah berat badan? Jawapan dia adalah ilmu. Why not kalau katakan saya share cara bagaimana kita boleh turunkan berat badan tanpa produk. Memang susah nak kurus ni, honestly. Susah gila nak kurus, susah gila nak nampakkan perut yang flat, susah. Jujur, even saya pun kadang-kadang terciduk juga sebab susah pun. Melainkan kalau katakan saya punya fokus dekat situ saja. Kan? So, untuk yang macam nak tahu cara kurus tu, boleh klik kat pin komen tu. InsyaAllah pendaftaran masih lagi dibuka kepada yang berminat. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Jumpa saya jam 6 petang ni. Saya akan share beberapa benda. Jumpa saya pukul 9 malam ni pun juga saya akan share beberapa benda dalam Facebook Live. Okey, saya rasa kepada yang belum lagi pernah mendaftar dalam Zero to Slim Fit, bolehlah mendaftar sebab kita masih lagi buka pendaftaran tu. Kita masih lagi ada beberapa slot kosong supaya kita akan dapat faham cara kurus tanpa produk dengan mudah sekali. Itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.